السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله في السماء وإله في الأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن يتمسك بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ثم أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat bertemu, dapat kita bersua muka untuk kita menyambung semula kewajipan asasi kita, melaksanakan ibadat sebagai tanda ketundukan kita, kepatuhan kita dan juga ketaatan kita kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala, kepada perintahnya. Dan ini juga merupakan di antara cara yang terbaik, yang cukup besar yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, bagi membolehkan kita mendapat ganjaran dan juga pahala yang terbaik dalam setiap pekerjaan baik yang kita buat, lalu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, dan jadilah ia sebagai ibadat kepada kita. Dan tiap-tiap ibadat ada ganjaran baik, ada ganjaran buruk. Dan ibadat tidak ada ganjaran buruk. Nama ibadat maka dia adalah pekerjaan yang baik. Ulama telah menceritakan berkenaan dengan ibadat. Ada di kalangan mereka menterjemahkan al-ibadat itu ialah al-hasanat. Al-hasanat itu ialah perbuatan-perbuatan baik. Apa sahaja benda yang baik, maka ia dinamakan sebagai ibadah dan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Induk ataupun ibu bagi sekalian ibadat adalah sembahyang, adalah solat. Artinya ialah bila mana solat itu kita laksanakan, kita tegakkan, maka sekalian perbuatan baik yang kita buat namanya ibadat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat yang kita sering sebut, Allah Ta'ala telah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Malik ini ialah Maharaja. Yaumiddin, hari pembalasan, hari akhirat. Ad-din itu juga maknanya agama. Hari agama. Allah ini merupakan penguasa yang memiliki hari akhirat ataupun hari agama. Malik ini ialah pentadbir, pencipta yang menguasai hari agama. Maknanya ialah pada hari akhirat kelak, ketika mana kita dibangkitkan daripada kubur masing-masing, dihimpunkan daripada mahsyar, maka segala perbuatan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perbuatan kita yang ada kena mengena dengan urusan agama, ada sebab agama, maka dia diberikan pahala dan dinilai oleh Allah Ta'ala untuk memberikan ganjaran yang terbaik bagi hamba itu. Dan ganjaran yang terbaik ialah dapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung pengajian hadis kita dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan soal solat. Dan fokus kita ialah kelebihan hari Jumaat, kelebihan solat Jumaat, mandi dan juga berwangi-wangian pada hari Jumaat ataupun pada hari berkenaan. Semalam kita telah pun membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang empat buah hadis. Nabi memberikan motivasi, memberikan galakan kepada kita. Dan sebelum itu baginda menceritakan berkenaan dengan fadilat hari Jumaat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Kenapa? Sebab Nabi menyebut fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha. Hari Jumaat padanya dijadikan Adam, padanya dimasukkan Adam ke dalam syurga, dan padanya juga dikeluarkan Adam daripada syurga. Ini kisah-kisah tentang Nabi Adam. Ada 2-3 kisah sebagaimana yang disebut dalam hadis ini, yang telah meletakkan hari Jumaat sebagai hari yang very special, sangat istimewa pada kita. Yang bukan kita meletakkan hari Jumaat itu special, tetapi diletakkan oleh syariat, oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun kenalah rasa begitu istimewanya Jumaat. Dan bukan sahaja cerita-cerita tentang kisah Adam alaihissalam, tetapi kelebihan berupa ganjaran pahala, berupa dimakbulkan doa, berupa diterima akan taubat oleh Allah Ta'ala daripada hamba-hambanya yang mencari dan juga yang berlumba-lumba untuk mendapatkan keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis yang pertama lah untuk malam ni, halaman 72. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumaat, wajibun, wajib ke atas orang-orang yang telah balik. Wajib di sini bukan wajib fardu ain. Dinyatakan di bawah notanya ialah menurut Imam An-Nawawi, wajib di sini ialah wajib ikhtiyari. Ikhtiyari ialah wajib pilihan. Umpamanya seorang berkata pada sahabat dia, wajib atasku untuk menunaikan hakku. Bila mana seseorang itu menyatakan dia wajib pada hari ini untuk mandi untuk solat Jumaat, maka hukum mandi ke atas dia adalah wajib. Sedangkan pada orang lain tetap menjadi sunat. Bukan sunat sahaja, tetapi sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut
untuk kita bersihkan diri kita, menukar pakaian kita, memakai bau-bauan yang ada pada simpanan kita, untuk kita menuju ke masjid semata-mata nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap-tiap laku yang kita buat, kita mandi, kita memakai pakaian yang elok, berwangi-wangian, sebelum kita ke masjid pun dah dapat pahala dah. Apatah lagi bila mana kita bergerak ke masjid, sama ada berjalan kaki ataupun berkenderaan, dah boleh pahala dah. Masuk dalam masjid, Allah Ta'ala telah mengirimkan malaikat-malaikat untuk menghitung pahala bagi mana-mana ahli ataupun mana-mana orang yang datang ke masjid, mengikut lambat atau cepat dia datang ke masjid. Maknanya kalau dia lebih cepat datang ke masjid, tempoh dia nak beribadat dalam masjid itu adalah tempohnya lama. Kalau dia datang, katakan hari sekarang Zuhur masuk 1.15, dia pergi masjid pukul 12, ada sejam lebih. Dia boleh menggunakan peluang dan masa itu untuk beribadat. Dia bukan pergi awal untuk dia tidur, dia bukan pergi awal untuk dia berwhatsapp, dia bukan pergi awal untuk dia main Telegram, tak. Dia pergi awal untuk dia membanyakkan ibadah. Sebab roh al-bi'ah, environment, surau, masjid tak sama dengan suasana kita berada di rumah. Tak mewujudkan suasana ibadah. Tetapi bila mana kita ke masjid, tentulah suasana ibadah tu kita rasa. Dan wujud di masjid suasana yang sebegitu. Adanya alunan Al-Quran, kita lihat ada orang mengaji Al-Quran, kita lihat ada orang tengah solat, kita lihat ada orang tengah bertasbih. Dan perkara inilah yang menjadi pendorong bagi kita untuk turut sama berkongsi kebahagiaan, berkongsi hiburan untuk orang-orang Islam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergi awal dapat beribadatlah. Sebab pada hari Jumaat tidak ada masa diharamkan untuk solat. Lain hari ada waktu kita diharamkan, kita tidak dibolehkan untuk solat. Setengah jam sebelum masuk waktu zuhur, masa tu kita tak dibenarkan solat. Dalam hadis Nabi menyebut pada waktu itu orang-orang yang menyembah matahari sedang sembah matahari. Masa itu juga Nabi sebut neraka tengah marak menyala, panas, neraka tengah marak menyala. So Nabi tidak membenarkan pada waktu itu kita umat dia melaksanakan ibadat solat. Hari Jumaat tak. Hari Jumaat semuanya boleh, daripada awal sampai petang. Tak ada masa-masa yang dilarang. Jadi maknanya bila mana kita ke masjid, kita tak terhalang daripada melaksanakan ibadah yang tidak dibenarkan pada hari lain. Jadi bila-bila masa, sepanjang masa hari Jumaat kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita digalakkan ke masjid awal-awal. Kalau kita ke masjid awal untuk tujuannya lain, tak ada kaitan pun dengan ibadat, baik tak payah. Jadi bila mana kita pergi masjid awal-awal, maka kebaikannya kita perolehi. Dan begitulah, yang datang lebih awal pahalanya lebih besar, yang datang lebih lambat maka pahalanya berkurang daripada yang datang sebelumnya. Dan sehinggalah imam bangun untuk membaca khutbah atau berkhutbah. Nah, pada masa itu malaikat pun turut sama duduk bersama-sama kita untuk mendengar khutbah. Mana yang dengar khutbah itu bukan kita saja, malaikat pun dengar, tapi malaikat tak tidur lah, sebab dia tak ada rasa tidur. Dia mendengar az-zikru, peringatan daripada khutbah yang dibacakan oleh imam di atas mimbar sana. Itu dipanggil sebagai peringatan. Dan pada masa itu, kalau masih ada orang yang datang ke masjid, malaikat dah tak catat lagi dia punya pahala. Kenapa? Sebab malaikat pada masa itu tengah sibuk untuk mendengar khutbah, nasihat yang disampaikan oleh khatib atau oleh imam yang bertugas pada hari berkenaan. Jadi rugilah. Rugi kita semua, termasuk juga saya lah. Rugi kalau lambat hadir ke masjid, tergesa-gesa ke masjid, tergapah-gapah ke masjid, maknanya kita kuranglah pahala. Kalau kita nak bandingkan dengan orang-orang yang datang awal ke masjid lebih awal daripada kita. Baik, itu dia.
Jadi hukumnya wajib ikhtiyari, wajib pilihan. Bila mana kita memilih untuk mewajibkan mandi, maka wajib bagi kita. Sedangkan bagi orang lain, hukumnya adalah sunat muakkadah. Membersihkan diri, menukar baju yang kita tak pakai semasa kita bekerja, kita pakai baju lain yang sesuai dengan ibadah, yang sesuai dengan tempat yang kita nak pergi, dan dah tentulah kita diminta untuk berwangi-wangian. Yang kedua, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Salman sahabat yang cukup popular, yang rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Salman orang Iran, orang Farsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal qiyamah yaumal jumu'ati wa yattaharu mastata'a min tuhrin wa dahinu min duhnihi aw yamussu min taybi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-iman illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati ukhra. Ini juga kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyedari tentang kelebihan ataupun fadilat adanya hari Jumaat, adanya kelebihan pada hari Jumaat. Dan Allah Ta'ala memang membezakan pahala. Hari Khamis tak sama dengan hari Jumaat. Demikianlah hari Rabu dan hari-hari lain. Hari Jumaat disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu bagi hari-hari dalam seminggu itu. Ada apa sebab? Ada sebab. Antara sebabnya ialah yang Nabi sebut dalam hadis ini. La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah. Mana-mana lelaki, ini khususkan untuk lelaki, sebab lelaki wajib solat Jumaat. Orang perempuan tak wajib. Tapi kalau orang perempuan bersembahyang Jumaat, dia gugur kewajipan solat Zuhur. Mana dia tak payah lagi solat Zuhur itu. Tapi dia tak bolehlah berada dalam saf lelaki. Dia kena berada di tempat yang dikhususkan untuk muslimat. Di tingkat 2, kalau masjid itu double story, 2 tingkat. Kalau macam kita di sebelah sana, itu untuk perempuan. Kalau surau ini boleh buat solat Jumaat, maka dia berada di sebelah sana, muslimat. So gugur kewajipan solat Zuhur bagi muslimat, sebab dia dah menunaikan solat Zuhur. Bagi lelaki berdosa kalau dia tak tunaikan solat Jumaat. Bagi perempuan dia tak berdosa, sebab kewajipan solat Jumaat atas lelaki ala rijal wala ala nisa, dan tak diwajibkan oleh Allah ke atas perempuan. Tapi kalau dia nak solat juga tak apa, tak salah. Kita tak boleh, tak mesti, tak ada pilihan, kecuali ada ketika kita diizinkan untuk meninggalkan solat Jumaat, seperti ribut taufan, hujan lebat yang amat sangat, turun salji. Tahu turun salji kan? Taman Bertanjaya turun salji berketul-ketul. Nak keluar daripada rumah terlalu dingin sejuk sebab kita tak buat preparation. Baju bulu kita tak beli, baju tebal kita tak ada. Jadi keluar rumah saja kita rasa susah hati. Masa tu tak apa, kita boleh solat Zuhur dekat rumah. Macam tu juga dengan kilat menyambar, dentung-berdentung dia punya guru membimbangkan kita, menakutkan kita. Okey, tak apa, dia boleh solat Zuhur di rumah. Banjir, ini ada ketika kita tak dibenarkan. Tapi kalau suasana sekarang, wajib juga. Sebab apa? Sebab kita ada kenderaan, hujan sikit-sikit pakai kereta lah. Tak hujan kita boleh pakai motor. Tu tak menggugurkan solat Jumaat, jadi berdosa lah. Dan seterusnya orang yang bermusafir. Musafir pun ada syarat dia, mesti keluar daripada rumah kawasan dia sebelum subuh pada pagi Jumaat. Kalau dia keluar selepas subuh, maka dia wajib solat Jumaat, tak gugur, walaupun dia bermusafir lebih daripada 2 marhalah, lebih daripada 90 km, dia masih wajib, sebab dia keluar
selepas solat subuh. Dia nak musafir boleh katakan hari ni hari Khamis, malam ni malam Jumaat. Contoh, kita keluar pukul 1 pagi, kita balik ke Terengganu, kita balik ke Kedah. Lepas tu, okey, itu tak apa. Tapi lepas hari ni hari Khamis, kita balik lepas kita solat subuh, pagi esok wajib bagi kita solat Jumaat. Tak gugur kewajipan solat Jumaat. Kenapa? Sebab seminggu sekali, bukan hari-hari. Seminggu sekali, makna tak salah pun kalau kita berhenti, sebab Malaysia sebuah negara Islam. Banyak masjid dibina di merata tempat yang membolehkan kita berhenti dan menunaikan hak Allah yang menjadi kewajipan kita, iaitu solat Jumaat. Jadi kena buatlah. Solat Jumaat mesti dibuat di masjid. Jangan pula kita solat Jumaat di rumah kita, khutbahlah kita. Itu ajaran sesat. Makmumnya rumah kita dan anak-anak kita. Buat fatwa boleh solat Jumaat di rumah. Parah jadi. Okey. La yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatahharu mastata'a min tuhri, dan dia membersihkan diri dia setakat mana dia mampu. Dia mandi, dia bersihkan diri dia. Dia berwuduk dengan elok-elok, seelok-elok wuduk. Dia membersihkan diri dia seelok-elok setakat mana yang dia mampu. Wadahinu min duhnihi, dan dia meminyakkan rambut dia dengan apa minyak yang ada dalam simpanan dia yang halal. Dia letak minyak tu pula bau yang amat wangi, bagus. Minyak zaitun ke apa lagi, minyak rambut, minyak yang dipakai di atas dan sunnah Nabi. Nabi gemar dan Nabi suka meminyakkan rambutnya. Nabi suka memakai minyak di rambut, nampak berkilat, nampak cantik, kemas. Ini Islam. Orang Islam yang cantik lebih afdal daripada orang Islam yang comot. Islam yang bersih lebih afdal daripada Islam yang kotor. Islam yang kuat lebih afdal daripada Islam yang lemah. Islam yang kaya lebih afdal daripada Islam yang miskin dan hina. Jadi kita ambil yang afdal, kita letak kita di dalam piawaian yang baik. Afdal, kuat kita ada harta, kita ada kita bersih, memakai pakaian bersih, memakai bau-bauan. Aw yamassu min thaybi baitihi, dan dia meletakkan wangian, dia memakai wangian, menyapu wangian min thaybi baiti, daripada rumah dia. Ada orang lelaki sunat berwangi-wangian, orang perempuan enggak boleh. Haram hukumnya, kecuali sedikit untuk menghilangkan bauan daripada badan dia, untuk mengelakkan orang sebelah cium bau. Tapi kalau dia memakai bauan yang bau tu boleh tinggal, boleh kekal dan mempersonakan mana-mana lelaki, maka jatuhnya haram. Sebab tu orang perempuan tak dibolehkan ke masjid kecuali izin suaminya atau bersama suaminya. Sebab tu kita pun sama juga, sekali-sekala kena bawa lah pasangan rumah kita ke masjid untuk hadir ke kuliah ilmu. Sebab kita tak mampu nak bagi kuliah. Kecuali kita bagi kuliah, kita bagi tazkirah seminggu sekali kepada ahli rumah kita. Isteri kita, anak-anak kita 5 orang berkumpul. Okey, hari ni ayah nak baca hadis berkenaan dengan solat Jumaat, kita baca. Kalau kita tak mampu mengajar, kita bawa pasangan kita ke mana-mana masjid. Malam ni masjid Kampung Ulu ada majlis haul, kita bawa. Esok masjid Fathur Rahman di mana? Pengkalan Rama. Ada Habib tu datang. Ni kerana masjid Cina. Hari ni masjid Cina, esok masjid India, lusa masjid Melayu kita pergi. Adalah dia punya pengisian yang kita boleh kongsi bersama dengan pasangan kita. Sebab kita tak mampu nak buat sebegitu, kita bawa mereka untuk ke tempat-tempat yang memang ada. Hari ini senang tuan-tuan, zaman sains dan teknologi, zaman internet. Kita pergi dalam Google, kita type kuliah agama sekitar Melaka, dia akan muncul.
Masjid apa, siapa, pukul berapa, tarikhnya berapa, ada banner dah, siap dah. Dia beritahu kita ini masjid yang memang hari ini tuan-tuan, sekarang ini di Melaka memang meriah sungguh. Meriah majlis kuliah ilmu yang kita tak boleh beri alasan saya tak tahulah. Jangan bagi alasan macam itu. Jangan bagi alasan, at least surah Al-Islah adalah sedikit sebanyak kuliah yang kita buat. Nak dengan tak nak ajalah. Yang tak nak nanti Allah tanya, alam ya'tikum nazir, tak ke ada satu orang-orang yang datang pada kamu memberikan peringatan, memberikan tazkirah, datang ke tidak? Allah tanya, malaikat tanya. Maka ada jawapanlah kalau kita perlu adakan jawapan. Kalau tak, malu kita. Sebab kita ialah orang Islam. Ya Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita. Antara ayat Al-Quran Allah kata apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah orang-orang yang ahli zikir, ahli ulama dalam masalah agama kalau kamu tak tahu. Jadi kalau kita nak tanya, kita nak hadirlah. Kalau kita tak hadir, kita tak tahu isu apa yang dibincangkan dan kita tak akan tanya. Memang tuan-tuan boleh kita menggunakan YouTube nak mendengar kuliah, boleh. Tapi kita bercakap tentang keberkatan, barakah. Ada dalam majlis macam ni berkat. Tapi kalau sekadar mendengar YouTube, kita download mana-mana mana-mana portal, mana-mana YouTube, kita dengar, maka dia tak boleh dibandingkan dengan kita hadir sendiri dalam majlis. Sebab apa? Sebab dekat rumah kita. Dia makin dekat dengan rumah, lagi banyak soalan Allah tanya. Dia makin dekat, sebelah surah, banyak tanya tu. Razi dia tanya, pasal apa engkau lambat sembahyang subuh? Allah tanya tu. Sedangkan rumah kamu sebelah dengan masjid Rasulullah, Allah tanya, kenapa? Lebih-lebih lagi dalam pagar ni, pagar masjid belakang rumah kita, masih kawasan rumah kita ialah kawasan masjid. Itulah orang yang paling akhir kita datang ke musalla. Salah, makin hampir, makin banyak soalan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dekat yang amat dengan tempat tinggal kita akan sesubah rumah Allah tu. Macam tu. Jadi tepuk dada tanya iman. Macam mana tu nak selesaikan masalah, baik? Mana dia? Summa yamassu min tayyibi baitihi. Dia memakai wangian daripada rumah dia. Summa yakhruju, kemudian dia keluar daripada rumah. Ke mana? Ke masjid. Fala yufarriqu bainas naini, dan dia duduk di saf dengan tidak merosakkan orang-orang yang telah ada dalam saf berkenaan. Kita tak ganggu orang yang ada. Kalau ada ruangan, kita duduk. Kalau tak ada, cari tempat lain. Jangan arahkan, ini tempat saya ni. Saya dah cuk semalam depan dulu. Tak haji macam tu. Dia bukan macam Bus Express, ada nombor kita 12. Tiba-tiba orang duduk depan kita boleh halak. Ni tempat saya ni nombor 12. Tak tu. Tapi kalau soft sembahyang, tak boleh cuk, tak boleh booking online. Ni depan ni soft ni aku duduk online booking, tak boleh. So kita tak boleh rosakkan soft yang mana ada. Tak boleh memecahkan dua orang yang dah ada dalam soft berkenaan, Nabi kata. Baik, summa yusalli ma kutiba lahu. Sampai ke masjid, dia tak terus duduk, dia yusalli, dia dirikan solat. Solat tahiyatul masjid, hukumnya sunat muakkadah, sangat besar pahala. Nabi pesan pada kita, kalau kamu sampai mana-mana masjid, pada mana-mana masa, jangan duduk dulu sebelum kamu tunaikan 2 rakaat solat. Ulama mentafsirkan, ulama memberitahu solat itu ialah solat tahiyatul masjid, solat menghormati tuan punya rumah, iaitu Allah. Kita sebagai tetamu, kita menghormati tuan rumah. Siapa tuan rumah? Allah. Masjid namanya Baitullah, rumah Allah. Bukan Allah duduk situ, tapi dia bangunan itu didirikan untuk membesarkan Allah. Nawaitu, maqasid, tujuan. Didirikan surah kita untuk Allah. Kalau surah kita lawa cantik, tapi dibina nawaitu untuk
kelihatan hebat, supaya orang puji, bahaya. Itu bahaya. Kalau kita dirikan surah kita dengan cantik semata-mata nak memberikan motivasi diri kita, kita lebih bersemangat, mudah-mudahan boleh menggamit hati orang yang keras untuk datang ke surah, itu bolehlah. Nak cantik mesti suruh aku ni. Dah berubah rupanya ya. Tak sangka bila dibina ni. Ni dia. Lalu pagi, setiap hari lalu 3-4 kali, tapi tak perasan surah dah siap. Dah siap surah ya. Dah siap datang. Dulu komplain teranga je kan. Dah siap datang lah. Yang komplain teranga tu tak datang juga. I say man, tak acil dah macam tu. Dah komplain dah berhenti dah. Sekarang ni kita di fasa yang terakhir, kita nak pasang kapek, tenggelam buku lali ni. Kahdir sendiri, tenggelam buku lali. Itu pun kalau tak hadir tak tahulah tu macam mana lagi nak buat itu. Mudah-mudahan, sebab soal tu soal hidayah tuan-tuan. Soal hidayah ni bukan kerja kita, bukan kerja Ustaz Samsul, bukan kerja meja Musa, bukan kerja pengurusi, bukan kerja dia, bukan kerja kita, kerja Allah. Kita cuma menyiapkan tempat. Macam hari ni susah payah kawan-kawan kita gotong royong. Saya pun tak sempat hadir. Susah payah. Kenapa susah payah? Untuk siapa tu? Untuk Allah, tapi kemaslahatan untuk semua orang. Kita buat untuk Allah, kerana Allah, tapi untuk manusia. Tu dia. Buat kerana Allah, untuk manusia. Buat surah kerana Allah, bersihkan surah kerana Allah, untuk manusia. Manusia tu siapa? Ahli Qadah kita lah. Kita bukan nak ajak orang betul berendam. Kita bukan nak panggil orang Sungai Rambai, Bukit Rambai, tak. Kita nak panggil orang berdekatan. Datanglah sini. Tu kan kerja kita. Hidayah dah ada. Yang belum sampai ada taufik. Taufik bergantung pada ikhtiar manusia, bergantung pada usaha manusia. Kalau kamu usaha, kamu akan suka datang ke masjid. Antara usahanya ialah selalulah dengan ilmu, dengan kuliah. Kita duk pasang tentang kuliah Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar tu dia berceramah dekat masjid, dia bukan ceramah dekat rumah. Kalau kita dengar YouTube dia saja, kita tak hadir ke surah masjid, tak ada gunanya. Sebab kebanyakan masa Ustaz Azhar habis di musalla, di masjid, di surau. So dia berceramah di surau, so tak tergamit ke hati kita untuk hadir ke surau. Sekadar kita dengar, kita ketawa saja dengan ceramah dia, tapi tak ada manfaat yang kita dapat daripada mendengarnya. Adalah malang sekali. Baik, mana dah? Summa yusalli ma kutiba lahu, dia solat sebagaimana yang ditetapkan bagi dia. Summa yunsitu, kemudian dia duduk diam. Idza takallamal iman, bila imam mula bercakap, bila imam mula berkhutbah, dia yunsitu, dia duduk diam. Mendengar khutbah tuan-tuan tak wajib, tapi khutbah tu wajib ada. Kalau lah mendengar tu wajib, sembahyang Jumaat kita semua pakat tak sah. Kenapa? Pasal tu kita tidur. Termasuklah saya. Samalah. Yang cakap pun sama. Mendengar tak wajib, tapi wajib pada khutbah. Macam tu. So khutbah ni sangat berperanan besar dalam masyarakat kita. Sebab itulah dia bergantung juga pada orang yang berkhutbah, tajuk khutbah, menggamit audiens untuk mendengar cara khutbah. Ketukkan tongkat tu bukan sekadar dia pegang ketuk. Yang kalau tak juga pakai pedang. Pegang pedang pula, dia terkejut habis satu Melaka masuk surat khabar. Masjid ceng, imam dia memegang pedang ketika berkhutbah. Bahaya tu. Ialah cara tu sajalah semua boleh segar-bugar, mata luas macam bola pimpong. Kalau tak kuyu, layu je. Baca pelan-pelan, imam pun dia batuk sekali. Aduh, susah kita. Jadi khutbah kadang-kadang jadi satu ubat yang cukup mujarab untuk melenakan satu orang-orang.
Siapa yang susah nak tidur, pergilah dengan khutbah. Cepatlah dia tidur. Summa yusalli ma kutiba lahu, summa yunsitu idza takallama al-imam. Dia diam ketika imam berkhutbah. Dia akan dapat pahala. Pahalanya macam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dia akan memperoleh keampunan daripada Allah Ta'ala antara Jumaat itu dan Jumaat yang akan datang. Seminggu akan datang, Allah Ta'ala telah memberikan keampunan bagi dia. Bainal jum'ati hazihi wa jum'atil ukhra. Jumaat yang akan datang, Allah dah ampunkan kesalahan. Ghufira lahu. Punyalah baik Allah Ta'ala daripada hamba-hamba ini. Syarat kena pergi Jumaat, kena pergi solat. Tiap-tiap hari kena pergi Jumaat. Mengunjungi masjid. Ikatkan hati kita dengan masjid Allah. Ikat hati kita dengan rumah-rumah Allah. Yang kita dah baca dalam hadis, 7 golongan manusia yang mendapat layanan VIP di sisi Allah Ta'ala kelak. Antaranya apa? Rajulun mu'allakum bil qalbuhu mu'allakum bil masajid. Lelaki yang hati dia mu'allaq, ada tautan, ada ikatan dia dengan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lelaki? Memang lelaki aulanya di masjid, dalam solat dan sembahyang dia. Orang perempuan aula afdal di rumah dengan menjadikan anak-anak dia sebagai makmum dia. Dan kita tak boleh syok sendiri. Sekali-sekala perlu kita mengimamkan orang rumah kita, ahli rumah kita bersama dengan anak-anak yang lain. Pilihlah, tetapkan masa untuk kita mendamaikan keluarga kita dengan keadaan yang sebegitu. Kalau kita boleh makan sama-sama, makan berdua, tengok TV berdua, takkan sembahyang seorang je kot. Sembahyang berdua-dua lah, berjemaah lah dengan pasangan kita. Kan bagus macam tu, memang bagus, baik. So Allah Ta'ala, Nabi kata illa ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'atil ukhra. Bagi dia keampunan daripada Allah antara Jumaat ini dan Jumaat ukhra yang satu lagi, yang lain. Jadi keampunan Allah Ta'ala ini untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia jadi satu shortcut untuk memperoleh pahala yang cukup banyak. Banyak tuan shortcut yang Allah bagi pada kita. Solat begini pahala. Zikir begini pahala. Mengaji Quran macam ni besar pahala. Bertasbih, beristighfar, solat siang, solat malam, solat hajat, solat witir, solat duha, solat taubat, semua dah ada pahala. Satu pun tak disembunyikan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada je pahala, tapi kita tak nampaklah pahala tu. Pahala ialah markah atau ganjaran baik yang Allah tak bagi immediate selepas solat. Allah simpan. Bila dapat nun dalam kubur, kubur kita bercahaya. Cahaya dapat daripada amalan solat kita. Kubur kita luas berdasarkan solat kita. Kubur kita wangi berdasarkan solat kita. Semuanya solat yang boleh memberikan ganjaran terbesar kepada mana-mana hamba ialah solat dan sembahyang dia. Dan ini yang kita kena sempurnakan. Kita belajar solat, kita mengaji tentang solat, kita belajar tentang wudu, belajar tentang takbir, belajar tentang rukuk, belajar baca Fatihah. Kita nak betul, sebab satu ni kalau salah, lain tak bernilai. Satu ni bila betul, maka dia memberi nilai yang terbesar bagi amalan itu sendiri dan amalan-amalan yang lain, yang kita tak akan sangka dia punya besar dan hebatnya pahala daripada Allah. Dan ini dah pun dijanjikan oleh Allah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ightasala yaumal jumu'ati ghusla janabah summa rah faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'ati saniyah faka'annama qarraba baqarah.
Wa man raha fi sa'ati tsalisah faka'annama qarraba qabshan aqrana. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Wa man raha fi sa'ati khamisah faka'annama qarraba bayda. Fa iza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Baru sat-sat saya maklumkan tentang benda ni. Ada hadis rupa-rupanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man irtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah. Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub. Bukan kita berjunub pada hari itu. Sempurnanya, eloknya kita mandi sama macam mana kita mandi junub. Sempurna, kita tak mandi. Mandi apa? Mandi kerbau tak? Kita mandi betul-betul. Sapu sana, sapu sini, lap sana, lap sini, seperti mandi junub. Bayangkan kita mandi junub macam mana. Tentulah kita pastikan seluruh bahagian pada kita memang kena air, confirm. Kalau tak, bahaya, dosa kita, haram kita. Macam tu. So kita mandi Jumaat, mandi solat Jumaat pada hari Jumaat seperti mandi sebegitu. Summa raha, kemudian dia bersegera untuk ke masjid. Awal-awal. Jadi ganjarannya apa dengan dia? Ganjarannya berdasarkan kepada nilaian korban, seolah-olah kita berkorban macam ni. Ka'annama seolah-olah qarraba, dia telah mengorbankan seekor badanah, seekor unta. Nilai besar. Dari segi pahala pun berbeza mengikut cepat atau lambat dia datang ke masjid. Macam yang saya sebutkan tadi. Kalau datang awal, pahalanya lebih besar daripada yang datang agak lewat, ataupun lewat yang amat sangat. Sayang tuan-tuan, kita lihat perniagaan masih berjalan pada hari Jumaat tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang. Kedai bila dia buka kedai, ada dah dia punya pelanggan dia pastinya. Cuba tutup, buka boleh lepas solat Jumaat. Fa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu. Bila kamu dah habis sembahyang, carilah bertebaranlah atas muka, cari apa yang Allah bagi pada selepas sembahyang. Sebelum sembahyang, kalau jangan buka, very danger. Sebab nanti melibatkan keberkatan. Ni 1.15 Zuhur, kita pergi main 1.20 orang-orang berniaga. Apa jadahnya? Kalau begitu mau utamakan kelebihan dunia yang very simple di sisi Allah, kita jual dengan hari Jumaat yang ganjarannya besar daripada pagi sampai malam, tapi kita lupa benda tu. Kita untung yang sedikit. Beza untung hari Khamis Jumaat RM20 saja. Beza untung RM50 saja. Itu kita nak gadai pahala hari Jumaat. Sangat malam kalau kita berfikiran macam ni. Hatta kalau beza $1 juta pun, dia takkan boleh untuk memberi ganjaran pahala. Sebab tu Nabi membezakan kan. Kita dah baca dulu, Nabi memberi comparison, beza antara orang cerdik dan orang bodoh. Al-kayyisu al-ajizu. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdik ialah orang yang menundukkan nafsu dia dan dia beramal wa amila lima ba'dal mauti, dan dia buat amalan untuk hari lepas kematian dia. Dah mati tak boleh beramal lagi, tak boleh berniaga lagi dah lepas mati. Tak boleh beramal lagi dah. Dia buat amalan untuk hari lepas mati. Keberkatan Jumaat tak boleh dinilai dengan wang ringgit yang kita dapat. Adakah kita pasti wang yang kita dapat pada hari berkenaan itu berkat? Ya memang. Kita suami kita boleh pergi ke masjid, isteri kita berniaga kan. Pelanggan kita macam mana? Pelanggan kita tu suami-suami, bapa-bapa yang Melayu, yang beragam Islam, yang duduk di kedai kita, gerai kita, makan melepasi waktu Jumaat. Berdosa, kita berdosa, dan orang itu juga berdosa. Tapi dosa kita double. Double sebab kita buka gerai, kita buka kedai. Hari Jumaat
Orang yang makan berdosa satu, kita yang kedai dosa dua. Kita pikul dosa-dosa dia orang. Nak bawa ke dosa dia orang untuk kita pikul, oi tak larat. Dosa kita pun tak larat. Cuma Allah Ta'ala ni punya lah maha baik. Dia tak menterjemahkan dosa kita dalam bentuk bauan, benda yang berat. Kalau bentuk bau, tak tahulah apa bau yang keluar daripada badan kita. Sebab Allah Ta'ala kita malu dengan bau yang busuk, beban yang berat yang kita bawa. Sebab Allah Ta'ala kita malu. Tapi Allah Ta'ala akan simpan rekod tu. Sebab itu kawan kita dah, saya dah beritahu dah, kalau boleh buka lepas Jumaat, ambil semangat Allah Ta'ala sebut dalam ayat, fa idza qudiyatis solah fantashiru fil ardi. Lepas sembahyang bertebaranlah, bukalah gerai, bukalah kedai. Bukan taklih niaga boleh lepas solat Jumaat. Ni kalau kita buka, nak tutupnya bila? Satu, yang kedua, pakaian kita tu Masya Allah, itulah baju yang kita pakai daripada pukul 6.30 sampai 1.30. Solat kita nak pakai baju macam tu. Nasib baik tak pakai apron sekali. Tak rasa segan ke dengan malaikat yang lihat? Tak rasa malu ke dengan Allah yang melihat? Dan tak rasa malu dengan orang sebelah kita bau apa? Bau bawang, bau kicap, bau apa tu? Lacan. Berbagai bau. Belum campur peluh kita lagi. Itulah baju tu. Kalau kita pakai untuk kahwin tu tak layak. Tak layak baju yang kita pakai untuk kenduri kahwin. Tapi kita pakai untuk ke masjid Allah, bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan tu sah. Sayang tu tak reti-reti, tapi lah yang datang bukan penyaga. So tutuplah sekejap hari Jumaat tuan-tuan. Tutuplah untuk kita membolehkan pelanggan kita tu mengerjakan Jumaat. Kalau tak, kita tanggung dosa sampai mati. Siapa nak tanggung, siapa nak tolong kita tu? Pelanggan kita tak tolong kita. Wahai pelangganku yang disayangi, kau tolonglah aku dalam kubur, sebab aku dah beri makan kamu dulu semasa kamu hidup, semasa aku hidup. Tak boleh. Kau jawab sendirilah. Baik. Mana tadi? Fa ka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati saniyah. Orang yang sampai ke masjid pada jam yang kedua, lebih lambat daripada yang pertama tadi. Fa ka'annama qarraba baqaratan, maka dia seolah-olah telah korban seekor lembu betina. Yang tadi unta, yang kedua ni lembu. Nabi mengumpamakan macam tu sebab zaman dia gitu, orang nampak unta, lembu. Zaman kita tak boleh. Tapi hadis yang sama kita baca, kita terjemahkan dalam bab lain. Kita kata pahalanya besar yang pertama, dan pahala yang kedua lebih kecil daripada pahala yang tak awal pada jam yang pertama. Jam yang kedua pahalanya seperti korban seekor baqarah, seekor lembu betina. Kurang daripada yang pertama. Wa man raha fi sa'ati salisah, yang datang pada jam yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan, seolah-olah dia korbankan seekor kambing atau kibas. Lebih kurang. Kambing, lembu, tadi unta, lembu dan kambing. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa-siapa yang hadir pada jam yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajatan, seolah-olah dia korban seekor ayam betina. Very small. Dajajah faqat. Kalau diikut ayam jantan, dajajah ayam betina, pahalanya makin kecil, makin sikit. Tapi tak nampak. Saya pun tak nampak, kita pakat-pakat tak nampak. Masih sibuk lagi duduk kat pejabat. Ustaz, ni dalam berapa Ustaz jam 1 jam 3? Daripada pagi lah maknanya tu. Kalau sekarang anggaran dia anggaran kalau sekarang 1.15. So, jam yang awal, daripada awal lah. Sebab tu negeri ni saya tak pandai untuk menyatakan, untuk menyebut secara exactly tentang nama, tapi kita kena pandai-pandai lah adjust masa kita.
jam pertama Nabi sebut jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Gitu. So kita adjust sendirilah masa kita tu untuk sampai ke masjid sebelum azan yang kedua ataupun sebelum azan yang pertama. Sebelum masuk Zuhur kita dah sampai masjid dah 1 jam sebelum. Seolah-olah kita berada di Masjidil Haram. Apa keadaan kita dekat sana? Hari Jumaat pula tu, kita datang 5 jam sebelum, 4 jam sebelum tu, bagi 1 jam sebelum. Duduk belakang jauh. Panas. Gitu. Dan kuranglah dari segi masa untuk kita beribadat, untuk kita beristighfar. Sebab tu ada baik dan buruknya bagi negeri yang cuti hari Jumaat. Kalau saya balik kampung, cuti hari Jumaat pun sama juga. Hari Jumaat orang pergi mana? Pergi tepi pantai, pergi tepi air terjun. Lah sama juga, tak sembahyang juga pun. Patut cuti Jumaat, pergilah awal. Tak, itulah hari dia pergilah. Piknik bawa keluarga, anak, cucu, cicit, atuk. Datuk pun sama, duduk di tepi kolam, tepi air terjun, tepi pantai. Tak sembahyang ke? Bukan semua tu musafir. Dan orang tak tahu kita musafir. Sangka buruklah kita kalau kita duduk bersama mereka. Memang sangka buruk. Ni pasal apalah dia tahu. Kita duduk, kenapalah dia tak mat. Orang kata kita, kenapalah dia tak. Orang kata kita, teruknya dia. Kita kata dia, teruknya kau. Dia kata teruknya kau. Nah, sambil masing-masing kata mengata tu, kau tu aku. Sebab Jumaat. Ada baik dan buruknya. Kebaikannya ialah ramai lagi bilangan orang berada di surau masjid. Orang yang berada di tempat taman rekreasi, hutan, simpan itu, tak tahulah bilangannya banyak mana. Tapi itu kesempatan yang negeri itu bagi. At least pun negeri itu dah usaha, kerajaan itu dah usaha untuk menyediakan ruangan pada rakyat dia untuk hadir ke masjid awal pagi atau awal gitu. Ada ruang. So kita lah pandai-pandai adjust masa kita untuk mendapatkan peluang untuk ke masjid lebih awal daripada hari biasa. Hari biasa tergopah-gopah, terkucuk-kucuk. Hari Jumaat kita lega sikit. Boleh datang ke surau, boleh pergi masjid, aman. Jalan pun tak jam. Ini balik daripada Kilau, jalan nak sama masjid ni Kelang Kabut ni jam 12 jam, 12.30 lagi jam. Oh dahsyat. So bila cuti hari Jumaat, kita rasa lapang, sangat lapang. Jalan raya pun lapang dan hati kita rasa lapang. Lapang saja tak guna kalau kita tak pergi awal. So pergi awal, banyakkan tasbih, banyakkan selawat, banyakkan solat sunat hari Jumaat. Solat sunat apa sahaja. Solat sunat yang kita, solat yang tak mutlak. Niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja kesembahyang sunat. Berapa rakaat? Lantak 10, 20, satu salam. Niat usolli sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat, tak sebut rakaatain, tak sebut rakaat. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat lillahi ta'ala. Berapa? Terpulang pada kita. 5, 6, 7, 10, satu salam. Boleh? Ya, boleh. Sebab kita pasal sebut. Saya sebutlah kecuali kita sebut usolli sunnatan hajati. Rakaatain ni ada rakaat lah. Ni kita tak sebut. Malam pun boleh, siang pun hari Jumaat. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Pada malam ni kita buat. Sahaja aku sembahyang sunat sampai kita letih, barulah kita beri salam. Sama macam tu Allah berikan kita ruang untuk sujud kepada dia. Dan Nabi sebut membanyakkan sujud membolehkan kita masuk syurga. Sujud bukan sujud saja, sujud dengan solat. Ada sahabat minta Nabi doa, ya wahai Nabi, wahai Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Boleh. Bikasrati sujud, dengan kamu banyakkan sujud. Tolonglah aku untuk doa pada kamu dengan banyakkan sujud. Terpulang pada kita juga, sujud kena banyak. Macam mana sujud? Solat dan solat. Siang kita sibuk, sangat sibuk siang. Awal pagi sampai petang, pergi kerja gelap, balik kerja pun gelap. Walaupun ada lampu lagi. Malam ni lah, malam-malam tu lah kita nak dekatkan dia. Tapi penat, letih lah. Letih, lepas saja maghrib dah habis gas pensan terus sampai pukul 2 pagi. Jadi kawan-kawan kita yang dah pencen tu banyakkanlah ibadat.
Sebab masa kerja sangat sibuk, tak terkejar. Kalau masa pencen kita masih menyibukkan diri kita, alamak, habislah. Masa pencen ni kita kena, patut hari-hari kita pergi masjid yang berbeza. Macam tak adalah hari ni masjid Cina, esok masjid India, lusa masjid Melayu. Ulang balik. Melayu, Cina, India, India, Cina, Melayu masjid. Ulang, cari mana tempat yang ada kuliah ilmu. Nak isi roh akal kita dengan benda tu. Kalau kita tak isi dengan roh dengan benda tu, apa lagi kita nak buat? Yang bekerja, bekerjalah. Yang dah tak bekerja, banyakkan benda tu supaya hujung usia kita dalam keadaan yang baik. Minta Allah matikan kita sewaktu kita dalam majlis ilmu. Minta Allah matikan kita dalam keadaan kita mendengar ilmu, tengah mengajar ilmu, bukan masa kita tengah shopping dekat UK, shopping dekat Taiping, shopping dekat Hong Kong, shopping dekat Las Vegas, shopping dekat Cameron atau Genting Highland. Kita tak nak mati atas tu walaupun sejuk. Kita nak mati dalam surau ini dalam keadaan kita dengar ilmu, kita nyampakan ilmu. Nak macam tu. Yang masa kerja kita tak dapat, masa pencen kita ada banyak masa yang terluang. Ayolah, carilah ruang masa waktu untuk kita penuhi hidup kita dengan taqarrub ila Allah. Taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik. Wa marraha tadi datang jam yang ketiga, dia seolah-olah dapat pahala korban seekor kambing. Datang jam yang keempat, dia seolah-olah dapat korban seekor ayam. Yalah, memang ayam tak boleh korban, tapi sebut macam tu sangat sedikit. Dan siapa-siapa yang datang jam yang kelima, seolah-olah qarraba baidah, seolah-olah dapat telur ayam tu. Baidah tu telur, dapat telur saja. Telur sekilo berapa ringgit. Fa iza kharajal imam, bila imam keluar untuk berkhutbah, hadaratil malaikah, malaikat berhenti untuk hadir, yastami'u zikra, untuk mendengar khutbah dan peringatan yang imam sampaikan. Masa tu yang datang malaikat tak kisah lagi lah, tak ada pahala untuk dia. Sebab kamu memilih untuk datang lambat, maka tak adalah pahala. Tapi tak gugur kewajipan. Kewajipan tetap wajib, pahalanya tak ada. Apatah lagi bila bercakap, masa khutbah dikhutbahkan, kita tak dibenarkan bercakap. Ada larangan khusus daripada Rasulullah. Summa ansit, kemudian kamu dengar, diam, sana boleh pahala, kecuali bercakap untuk bertanya imam di atas tentang isu yang dibincangkan. Imam tanya, apa tanda-tanda kiamat imam? Tak pernah orang tanya aku lah, aku nyampaikan khutbah. Itu boleh bertanya yang ada kena-mengena dengan khutbah tu. Boleh bertanya. Lain cerita bola ke, mana tanya macam mana Barcelona, apa pernah? Ni khutbah ni tanya tentang Barcelona, Arsenal, JDT. Macam mana artis tu kahwin belum? Tanya kahwin juga artis. Tu tak boleh, sia-sia dah, menyebabkan pahala Jumaat kita sia-sia. Pergi Jumaat, pergi sah, pahalanya tak dapat. Pahalanya tak dapat. Sia-sia dari segi pahala, tapi kewajipan tetap tak gugur. Wajib untuk hadir solat Jumaat pada hari Jumaat. Itu hadis yang keberapa? Yang ke-43 untuk malam ni. 43. Okey, baik. Hadis yang terakhir untuk malam ni. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainal layali wa la takhussu yawmal jumu'ati bisiyami min bainal ayyam illa an yakuna fi samin yasumu ahadukum. Ini mulianya hari Jumaat, tetapi ada dia punya pantang larang. Nabi kata, la takhtassu
jangan kamu mengkhususkan Lailatul Jumu'ati, malam Jumaat, biqiyami, dengan solat malam. Malam Jumaat sahaja maknanya. Jangan khususkan hanya malam Jumaat sahajalah kita nak bangun nak solat malam. Tu tak boleh, hukumnya makruh. Hukumnya makruh menetapkan cuma pada malam tu sahaja. Macam kebanyakan orang Melayu, hari Jumaat pakai baju kurung, tak boleh buat dosa Jumaat. Lah tu hari Khamis boleh dosa. Rabu, Senin macam mana? Hari Jumaat pakai baju kurung. Tahu dia pula dia beradab sopan pada hari itu. Hari Jumaat, macam saya duduk Sarawak dululah, hari Jumaat semua pakai baju kurung, tapi tudung tak pakai. Hari lain semua fit, t-shirt, seluar. Lain hari Khamis, Rabu, Selasa, Senin, Ahad, Sabtu. Hari Jumaat pakai baju kurung lah. Tu budaya mengkhususkan hari Jumaat sahaja. Sehari beribadat, 5 hari maksiat. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata wal ajizu, orang bodoh ialah mereka yang manittaba'a hawahu, mereka atau orang ikut hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan tu ketetapan Allah dalam bab maksiat dilarang wala apa hari pun. Tapi kita kata hari Jumaat sahaja tak boleh buat maksiat, tak boleh dating, tak boleh tengok wayang. Jumaat sahaja, lain hari dating, wayang, karaoke, naik kelab, judi, toto, semua lain hari. Jumaat enggak boleh. Siapa cakap, siapa ajar? So Nabi kata la takhtassu lailatul jumu'ati biqiyami min bainil layali, dalam banyak-banyak malam tu je kita buat, tak boleh. Kecuali malam lain pun kita buat, malam Senin pun kita buat, Selasa pun kita buat, dan termasuk malam tu malam Jumaat dibanyakkan lagi, sebab ambil keberkatan Jumaat itu tadi. Tu tak apa, sebab kita dah biasa buat pada malam-malam lain. Cuma kalau kita khususkan malam tu saja, tu tak berapa cantik, tak berapa bagus. Tapi kalau kita mula nak belajar bangun malam, kita mulakan keberkatan sepenuh malam Jumaat, tu tak apa. Tu dibolehkan nak mula belajar. Esok jangan lupa buat lagi, lusa jangan lupa buat lagi, macam tu. Baik, sama lah macam kita tuan-tuan. Nak sebut pun tak kena. Kita tak boleh mewajibkan Yasin tu baca malam Jumaat sahaja, tak boleh. Khusus lain, kalau kita nak baca malam lain tak apa. Kalau kawan-kawan kita buat tahlil malam lain, tak boleh, malam Jumaat sahaja. Siapa cakap? Buatlah tahlil apa malam sekalipun, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, silakan. Sabtu dan Ahad silakan. Tak hanya hari Jumaat. Tapi kita buat sebab mubarakah, nak mendapatkan keberkatan hari Jumaat. Okeylah, bolehlah. Tapi mengkhususkan seolah-olah jadi wajib, tu tak boleh, tak dibenarkan. Wala takhussu yauma jumu'ati bisyam, dan tak boleh kamu mengkhususkan hari Jumaat sahaja untuk berpuasa sunat, tak boleh. Min bainil ayyam, daripada banyak-banyak hari, illa ayyakuna fi shaumi yasumu ahadukum, melainkan dah memang itu puasa sebelum kamu dah buat puasa, dah puasa hari Khamis, puasa Jumaat, puasa Sabtu, puasa tu tak apa. Jadi dah biasa puasa lain hari, ataupun dia berpuasa 3 hari sebulan, 12, 13, 14, 15 hari bulan Islam. Yang jatuh tu pada hari Jumaat tu tak apa. Jatuh pada Jumaat tak apa. Ataupun puasa pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Boleh puasa Jumaat, tapi sebelumnya atau selepasnya tambah 1 hari lagi. Jangan Jumaat sahaja. Supaya kita tak nampak hanya Jumaat sahaja hari untuk beribadat. Hari lain pun kena beribadat juga. Tak mengkhusus. Kalau dah lazim kita buat, hari lain pun kita buat juga hari Jumaat, tu tak mengapa. Sebab pada orang tu, sebab tu Nabi kata Allah akan bagi pahala ikut kadar akal orang tu, kadar kemampuan dia, kadar pengetahuan dia, kadar ilmu dia. Allah bagi pahala ikut kadar kemampuan. Kita solat
dalam keadaan kita tak khusyuk, tak apa, buatlah solat, Allah bagi pahala ikut kadar kemampuan kita. Jangan kita mengatakan khusyuk ini adalah antara syarat solat. Bila kita tak khusyuk, kita tak solat, sama mati pun tak akan solat. Tak senang nak khusyuk. Ulama mengatakan dia solat selama 20 tahun baru dapat khusyuk. Kemanisan dalam sembahyang 20 tahun. Ini ulama. Kita pula dalam semak, orang awam. Bila kita khusyuk solat kita? Bila solat kita menyebabkan kita tak dengar benda lain? Kita solat, orang sorak bola kita dengar. Kita solat, budak main belakang kita dengar. Tu solat kita merata-rata. Solat kita di Al-Islam, tapi hati kita dekat family store, hati kita dekat Segahan Jebat, hati kita dekat mana lagi? Lain. Itu tak khusyuk. Itu apa Allah tak bagi pahala ikut kadar kemampuan kita, kadar akal kita, kadar ilmu kita, kadar iman kita. Solat tetap solat, Allah tetap bagi pahala. Janji kalau kita solat. Kalau nanti khusyuk baru nak solat, sampai bila? Sampai mati pun kita takkan solat. Termasuk saya pun tak khusyuk juga, terutama solat waktu panas. Susah. Sebab tu suasana membentuk solat kita menjadi ke tidak. Malam hari lebih seronok sebab dia sejuk, tak bising. Kita buka tingkap nampak bulan bintang lagi seronok. Tuan ya. Jadi mengkhususkan hanya hari itu sahaja untuk kita beribadat tu tak boleh. Mengkhususkan malam Jumaat sahaja tak boleh. Malam apa sahaja kita buat, fadhal. Tuan termasuk malam Jumaat pun silakan. Keistimewaan Jumaat dia tidak ada masa dilarang untuk bersembahyang. Hari lain boleh. Macam kita berada di Mekah. Mekah tidak ada masa tak boleh sembahyang, tapi Madinah ada. Madinah ada syuruk, ada duha. Mekah tak ada. Kita sembahyanglah apa lepas subuh boleh sembahyang. Di Mekah, di Madinah tak boleh. Tak sama Mekah dengan Madinah, walaupun dua-dua tu Al-Haramain, dua tanah haram, dua tanah suci. Mekah tak sama dengan Madinah. Hanya Mekah sajalah yang tak ada masa larangan. Termasuk lepas asar boleh solat, selepas subuh boleh solat. Di mana? Di Mekah. Kita tak boleh. Lepas asar dilarang, lepas subuh dilarang, kecuali untuk mengqadakkan solat sunat subuh yang kita tinggalkan. Ini dia keutamaan solat sunat subuh. Antara solat sunat yang paling besar fadilat dia solat sunat subuh. Kita tak panggil sebelum subuh, kita panggil solat sunat subuh, qabla al-fajr. Sampai Nabi mengqadakkan solat itu yang baginda tertinggal, menunjukkan pentingnya sembahyang sunat subuh sebelum solat subuh. Tapi kita niat, jangan niat usolli sunat subuh qabliyah. Sebab qabliyah mesti ada ba'diyah. Subuh tak ada ba'diyah, ya subuh saja, macam asar juga. So tak ada ba'diyah, dia cuma usolli sunat asar saja. Sebab tak ada ba'da, ada qabla saja. Walaupun ada qabla, tak boleh sebut qabla. So macam mana? Saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat Allah Ta'ala, gitu je niat dia. Tak payah sebutlah qabliyah, tak apa. Tapi kalau tersasul juga tak apalah, niat itu tak wajib pun. Qabliyah ba'diyah itu tak wajib. Qabla ialah solat sebelum, berdasarkan perbuatan kita sebelum. Jadi ba'da selepas, berdasarkan perbuatan kita selepas. So Nabi mengqadakkan, maknanya kalau kita nampak kawan-kawan kita juga sembahyang lepas subuh, kita husnuzan je lah. Kita sangka baik, dia qadak sembahyang pun, itu dia. Kita tak nak, kita kata dia jahil, tak pandai, tak dengar. Jangan. Kita sangka baik dia solat qadak atau mengqadakkan solat sunat subuh yang tertinggal, sebabkan besarnya pahala solat berkenaan yang Nabi buat dan Nabi tak nak tinggal sepanjang hidup hayat baginda. Wallahu a'lam. Indakum soal? Soalan? 3 soalan. 3? Silakan. Nama sekali hadis yang Bukhari nombor 883 ni mengatakan jangan atau tanpa memisahkan dua orang yang duduk kan. Macam mana ada hukum besar datang kan? Okey. Sama. Kedua, kadang-kadang orang datang, kita datang lewat sembahyang dah khutbah. Adakah kita dia disunatkan sembahyang tahiyyatul masjid ataupun tak boleh? Yang ketiga, tak boleh khususan untuk hari yang tertentu kan. Dulu macam kita selama ni budaya Melayu kan baca Yasin untuk hari Jumaat. Sedangkan Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi kan. Tapi kita ikut Nabi
Baik, soalan yang baik tu. Yang pertama tentang hadis Nabi kata apa tu? Fala tafarraq, mana dia? Mana Josh? Fala yufarriqu baina ithnaini. Datang masjid dah awal, mandi sebelumnya, dia mandi, dia pakai minyak pada rambut, dia memakai wangi-wangian. Tujuan dia nak pergi awal masjid. Sampai masjid, dia tak boleh. Kalau orang tu duduk dah, saya A dengan B duduk dalam saf, kita tak boleh minta, okay, excuse me, boleh tak just kita? Ni tak boleh. Kita memecahkan saf yang dah ada. Kalau dah memang tak ada ruang, tempat lain. Kita tak boleh cuk booking online saf solat. Jadi kita duduk. Kalau datang awal, kita dapat saf yang baik. Kalau tak, duduk tempat yang mana begitu. Ni kita excuse me, minta je sikit aku nak sembahyang. Macam itu. Siapa kita? Sampai orang boleh berikan ruang untuk dia memang duduk daripada awal, datang je kita minta. Itu tak boleh. Fala yafarraqu baina itsnaini. Tak boleh pisahkan saf yang dua orang duduk. Tak boleh pisahkan. Maknanya duduk tempat lain kita. Duduk tempat lain, tempat yang masih ada ruang dan tamu. Yang kedua, apa tadi Jas? Semayang bila kita lewat datang. Okey. Cuba ada imam khatib kat tengah itu lah. Mana lebih aula? Okey, mana lebih aula? Kita datang khatib tengah berkhutbah. Aulanya ialah solat sunat tahiyatul masjid. Mengambil sempena Nabi bersabda lah, kalau kamu hadir ke mana-mana masjid, jangan duduk sebelum kamu solat 2 rakaat. Maknanya solat yang aula pada ketika itu ialah solat sunat tahiyatul masjid, menghormati Tuhan punya rumah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah keutamaan datang awal. Bila kita datang awal, kita boleh buat sembahyang. Solat sunat tahiyatul masjid kita boleh buat. Solat sunat qabliyah kita. Lepas tu kita buat apa? Solat hajat ke, taubat ke, sampai kita penat. Itu utama datang awal. Bila datang lewat, ada kekangan masa yang kita sempat dan kebanyakan tak sempat. Sebab tu sayanglah kalau kita datang awal hanya duduk saja, tak pegang Quran, tak pegang tasbih, duduk, keluarkan telefon, main WhatsApp. Tuan-tuan, boleh tak kita baca Quran menggunakan handphone? Boleh. Tapi megang Quran itu lebih afdal. Pegang Quran boleh pahala. Masahaf tu, masahaf ialah halaman muka surah Al-Quran. Memang handphone kita boleh tengok berapa kita nak, tapi itu bukan masahaf. Masahaf ialah ni, kertas cetakan, di print tu, nanti halaman. Ni halaman pegang tu boleh pahala. Kalau kita pegang handphone, tak boleh pahala. Walaupun dalam handphone kita tu memang ada Al-Quran, tak boleh pahala. Mengaji boleh pahala, tapi menyentuh Quran tu tak boleh pahala. Sepegang, simpel lah handphone kita tu, matikanlah handphone kita tu. Kita pegang Quran, pegang tasbih. Jangan buka handphone main. Datang awal dah, tapi itu je kerja. Sayang, 1000 kali sayang lah. Kita menggunakan ruang yang ada tu untuk kita bermain benda-benda yang memang boleh melekakan kita. Duduk mana? Masjid. Buat apa? Tasbih. Mana ada bertasbih? WhatsApp tu. Itu. Jadi itu keburukan. Baik. Yang ketiga. Apa ketiga ni? Mengkhususkan hari tertentu yang kita sebut hukumnya makruh, taklah berdosa. Mana ada dosa kita beribadat, tak berdosa. Nak baca apa pun sila, nak Yasin ke, surah Kahfi ke, surah apa ke, silakan. Yang tak berapa cantik kita mengkhususkan seolah-olah macam tak ada hari lain. Kalau wajibkan lagi tak boleh. Berdosa lah mewajibkan tu. Sebab ngaji Quran di luar sembahyang hukumnya sunat. Tapi baca Quran dalam sembahyang wajib. Membaca Quran di luar sembahyang sunat. Jadi bila mana kita mengkhususkan hanya Jumaat saja hari yang kita nak baca Yasin, nak baca Quran, hukumnya makruh, tak berapa cantik. Tapi kita tak mengkhususkan macam tu tuan-tuan. Kita terbuka, fleksibel, jadual kita fleksibel.
Kalau tuan-tuan nak buat tahlil malam apa pun silakan. Cuma niat kita nak dapat apa tu? Keberkatan malam Jumaat. Gitu. Kita tak wajib, kita tak kata malam ni mesti baca Yasin malam Jumaat, tak. Kalau kita nak buat tahlil bila-bila masa, siang atau malam, tuan-tuan insya-Allah kita boleh hadir. Khamis ke, Senin ke, Sabtu, Ahad, kita malam-malam kuliah pun kita boleh postpone kuliah, kita buat tahlil, tak ada masalah. Sebab kita raikan permintaan kawan-kawan kita gitu. Jadi kita tidak khususkan nak baca Yasin, sebab tu kadang-kadang juga kita buat tahlil, kita adakan juga kuliah pada bulan. Cuma bila mana kita melibatkan kuliah, kita memerlukan gotong royong. Kuliah kita sekarang kita berhari Sabtu atau Ahad, sebab mudah kita nak kumpulkan kawan kita untuk memasak, itu bersihkan surau. Hari lain kita boleh buat, cuma kita tak boleh nak bersama-sama untuk kita buat kerja-kerja yang berkaitan dengan kuliah berkenaan. Sebab itu kita bahagi lain. Bukan kita khususkan, tak. Kita mencari masa lapang kawan-kawan kita yang bekerja, yang ada profesi masing-masing. Dan hari Jumaat kita nak mengambil keberkatan. Niat kita nak mengambil keberkatan. Hari Jumaat ni berkat daripada malam sampai siang, sampai asar, itu keberkatan hari Jumaat. Jadi kita kena kejar, kita kena berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin pahala melalui ibadat yang kita buat pada siang atau malam Jumaat, yang kita gandakan. Bukan tu hari je kita beribadat, tapi kita dah beribadat lain hari, cuma hari tu kita gandakan. Kalau biasa kita buat 2 rakaat solat malam, hari tu kita gandakan 4. Bukan ganda 10, 4 kita gandakan, 6 kita gandakan. Itu dah ganda namanya tu. Lain hari 2 dan 2. Tapi Jumaat punya pasal kita buat lebih. Itu gandakan sebab nak dapat keberkatan. Mubarakan fi laili wa layali Jumaat. Siang atau malam Jumaat kita gandakan untuk dapat keberkatan dan pahala yang Allah dah janji pada kita tentang kebaikan dan kelebihan hari ataupun malam Jumaat. Jadi wallahu alam, tuan-tuan, mudah-mudahan. Mana Haji? Tak nampak Haji ni, Haji? Nampak tangan je. Sila. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada hadis tuan dia. Hadis Melayu adalah. Hadis Nabi tak ada. Tak ada hadis yang mana tu. Pun sama. Pun sama dapat keberkatan. Aduh. Tak sangka soalan tu tadi. Pun sama Haji dapatkan keberkatan. Tak ada hadis yang ada hadis Melayu lah, sunat dia kata. Wallahu alam, saya cuma berani cakap wallahu alam. Tak tahulah tu siapa yang memandai-pandai tu. So Haji saya tak dapat jawab soalan tu. Haji tanya kawan sebelah. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.